Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, kumpulan kami akan membuat pembentangan tentang ulasan artikel jurnal bagi menyelesaikan tugasan bagi subjek Falsafah Ilmu USK 1042. Ulasan jurnal yang kami ingin bincangkan adalah bertajuk Tahap Keprihatinan, Alam Sekitar dan Amalan Kepenggunaan Hijau Pengguna di Petaling Jaya, Selangor. Sebelum memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan dahulu ahli-ahli kumpulan kami. Saya, Nur Fariza, akan membentangkan tentang pengenalan dan latar belakang tajuk kajian. Seterusnya, Wan Muhammad Irfan akan membentangkan tentang isu-isu yang dikemukakan dalam artikel jurnal yang kami pilih. Analisis dan pandangan tentang artikel yang dipilih akan dibentangkan oleh Muhammad Imran. Seterusnya, Muhammad Hasif akan memberi cadangan penambahbaikan terhadap isu dalam hasil kajian. Dan akhir sekali, rumusan yang kami peroleh dari artikel tersebut akan dibentangkan oleh Menaga. Artikel jurnal ini telah ditulis oleh Muhammad Fazli Sabri dan Teo Yong Yong. Artikel jurnal ini secara menyeluruh membincangkan tentang tahap keprihatinan alam sekitar dan amalan kepenggunaan hijau pengguna di Petaling Jaya, Selangor. Kajian ini telah dijalankan di sebuah syarikat swasta, Schmidt Biomedtech Sdn Bhd, yang terletak di Wisma Domain, Petaling Jaya, dan mempunyai seramai 250 orang pekerja yang terdiri daripada pelbagai etnik. Hanya 80 orang pekerja yang telah terpilih sebagai responden hasil kajian dengan menggunakan kaedah pensampelan sistematik. Hasil kajian dan perbincangan artikel ini terbahagi kepada 4 bahagian. Bahagian pertama ialah latar belakang responden. Bahagian kedua pula berkaitan tahap keprihatinan terhadap alam sekitar. Bahagian ketiga adalah berkaitan amalan kepenggunaan hijau dan akhir sekali bahagian 4 adalah mengenai pandangan dan pendapat terhadap produk hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Irfan Mizani selaku pembentang kedua ingin membentangkan tentang isu-isu utama yang telah dikaji oleh pengkaji dalam artikel Tahap Keprihatin Alam Sekitar dan Amalan Kepenggunaan Hijau Pengguna di Petaling Jaya, Selangor. Untuk artikel ini, para pengkaji telah menekankan beberapa aspek utama atau isu-isu utama dalam kajian ini. Kajian ini dibuat di Petaling Jaya dengan menggunakan 80 orang responden yang di mana ianya adalah pekerja di Petaling Jaya. Untuk isu-isu yang pertama dalam kajian ini adalah nilai min keseluruhan untuk 14 produknya ialah 2.14, manakala nilai min tertinggi yang dicatatkan ialah 2.68. Dengan kebanyakan responden adalah 70% yang menyatakan memberi kesan buruk kepada orang lain dan selari dengan kajian. Seterusnya adalah isu yang kedua adalah amalan penggunaan produk hijau, yang mana amalan penggunaan produk hijau mencatatkan bahawa ada 6 item mengenai amalan penggunaan produk hijau. Nilai min keseluruhan yang dicatatkan ialah 1.97. Dalam amalan penggunaan produk hijau ini terdapat 2 item yang mempunyai 2 min ke atas dan nilai min tertinggi ialah 2.45, yang mana responden memilih produk yang paling kurang menyebabkan pencemaran. Ini dapat dilihat apabila lebih daripada 1/2 responden dalam kajian ini menyatakan mereka selalunya memilih produk yang paling kurang menyebabkan pencemaran. Isu yang ketiga pula adalah persepsi pengguna terhadap produk hijau. Dalam kes ini atau dalam isu ini, hasil kajian mendapati majoriti responden iaitu 91.3% pernah menggunakan produk hijau sebelum ini, tetapi hanya 20% daripada jumlah responden
itu selalu menggunakannya. Walau bagaimanapun, masih terdapat segelintir responden iaitu hampir 10% tidak pernah menggunakan produk hijau. Sumber utama responden mendapat maklumat tentang produk hijau ialah melalui surat khabar atau majalah yang sebanyak 41.1%, manakala melalui televisyen 34.1%. Yang terakhir atau seterusnya adalah perkaitan di antara tahap keprihatinan alam sekitar dan amalan kepenggunaan hijau pengguna. Dalam artikel ini, dalam kajian ini, ia menunjukkan bahawa terdapat perkaitan yang positif dan signifikan di antara tahap keprihatinan alam sekitar dan amalan kepenggunaan hijau. Dalam jadual artikel ini menunjukkan bahawa semakin tinggi tahap keprihatinan alam sekitar, semakin tinggi tahap amalan kepenggunaan hijau yang dipraktiskan oleh pengguna. Pengguna yang memberi perhatian tentang kesan produk yang dibeli terhadap alam sekitar dan menyatakan mereka marah apabila memikirkan cara industri mencemarkan alam sekitar akan selalu memilih produk yang paling kurang memberi kesan buruk kepada alam sekitar dan tidak membeli sesuatu produk jika syarikat yang menjualnya tidak mempunyai tanggungjawab sosial. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Imran bin Muhammad Azman dan saya akan membentangkan tentang analisis artikel. Terdapat beberapa kepentingan yang ditekankan di dalam artikel ini. Antaranya ialah perubahan dalam pola pembelian pengguna. Penggunaan barang mesra alam semakin mendapat permintaan di pasaran. Trend ini juga dikenali sebagai kepenggunaan hijau. Kepenggunaan hijau didefinisikan sebagai satu usaha yang dilakukan oleh sekumpulan individu bagi melindungi diri mereka dan juga dunia melalui kuasa pembelian. Pengguna hijau akan memastikan produk yang dibeli oleh mereka tidak memudaratkan alam sekitar. Walaupun amalan ini telah lama berkembang di negara barat, namun konsep ini masih lagi asing bagi kebanyakan pengguna di negara kita. Kedua ialah metodologi yang digunakan di dalam artikel ini, khususnya amalan pembelian produk hijau. Hal ini dibahagikan kepada dua subkategori, iaitu amalan pembelian dan juga amalan penggunaan produk hijau. Daripada hasil kajian, sebanyak 70% responden memberitahu bahawa mereka membeli barang yang kurang memberi kesan buruk kepada orang lain dan juga alam sekitar. Seterusnya, majoriti responden iaitu sebanyak 91% didapati berusaha untuk membeli produk yang mengandungi kurang bahan pencemaran. Hasil kajian juga mendapati lebih daripada 1/3 responden menyatakan bahawa mereka tidak membeli produk keperluan rumah yang merosakkan alam sekitar. Kajian ini jelas menunjukkan bahawa kebanyakan responden mempunyai amalan pembelian produk hijau. Ketiga ialah tahap keprihatinan pengguna terhadap alam sekitar. Daripada kajian tersebut, majoriti responden mempunyai tahap keprihatinan yang tinggi terhadap masalah alam sekitar dan berpendapat bahawa pihak kerajaan, pihak pengeluar, pengiklanan dan sekolah memainkan peranan yang penting dalam melindungi alam sekitar. Mereka juga berasa kecewa terhadap cara industri yang mencemarkan alam sekitar. Seterusnya ialah persepsi pengguna terhadap produk hijau. Daripada hasil kajian, didapati bahawa 91% responden pernah menggunakan produk hijau dan 20% daripada responden kerap menggunakannya. Dari segi kebaikan produk hijau di masa depan pula, ramai yang bersetuju bahawa harga produk hijau dikurangkan mengikut kemampuan orang ramai serta
Pengesahan harus diberikan jikalau produk tersebut sememangnya mesra alam. Akhir sekali, pihak kerajaan juga perlu mempergiatkan lagi kempen untuk mendidik masyarakat umum tentang kepentingan amalan penggunaan hijau melalui pelbagai saluran seperti surat khabar, televisyen, radio dan pameran. Kempen tersebut harus dipergiatkan lagi di seluruh negara supaya para pengguna sedar bahawa tingkah laku dan amalan kepenggunaan mereka memberi impak yang besar kepada alam sekitar. Itu sahaja daripada saya. Dipersilakan pembentang seterusnya. Okey, berdasarkan artikel yang kami kaji, kami sarankan pihak kerajaan menguatkuasakan penggunaan produk hijau dengan lebih tegas. Dengan cara ini, pihak kerajaan dapat menerapkan amalan penggunaan produk hijau kepada rakyat dan melahirkan masyarakat yang lebih menitik berat kesihatan alam sekitar. Produk hijau juga dapat digunakan berulang kali, menjimatkan wang dan memudahkan orang ramai serta menjaga kesihatan mereka. Selain itu, kami bersetuju bahawa pengguna perlu mengurangkan pembakaran sampah secara terbuka. Aktiviti pembakaran sampah secara terbuka ini menyumbang kepada peningkatan suhu permukaan bumi dan menipiskan lapisan ozon. Kami menyarankan pengguna mengamalkan amalan kita semula. Kepada pihak kerajaan, kami menyarankan mereka dan organisasi besar bersatu dan dengan memulakan dan menghidupkan cara pembuangan sampah yang baru, iaitu menjual sampah mereka kepada organisasi yang akan membayar mereka berdasarkan jumlah sampah yang dijual. Akhir sekali, pencemaran udara terutamanya di bandar yang berasal daripada pelepasan gas karbon monoksida dan gas bertoksi dari pihak industri dan kenderaan. Cara yang dapat mengurangkan pelepasan gas bertoksi ini adalah melalui penggunaan kenderaan awam yang disediakan. Dengan menggunakan kenderaan awam, mereka dapat mengurangkan pelepasan gas bertoksik dan menghijaukan kembali bumi kita yang tercinta. Rumusannya ialah, artikel ini merupakan sebuah artikel yang mempunyai objektif yang kukuh dan mencapai matlamat dalam mengenal pasti dan mengkaji tahap keprihatinan alam sekitar dan amalan kepenggunaan hijau oleh penduduk di Petaling Jaya, Selangor. Dalam kajian ini, kita boleh mengenal pasti yang majoriti responden mempunyai tahap keprihatinan alam sekitar yang tinggi. Namun, amalan penggunaan hijau dalam responden adalah sederhana. Dalam kajian ini, kebanyakan responden menyatakan sumber maklumat yang mereka dapat ialah terutamanya daripada surat khabar dan televisyen. Responden juga mempunyai persepsi yang positif terhadap produk hijau. Kami berharap cadangan yang dikemukakan dapat memberi impak yang positif terhadap masyarakat dalam kegunaan sumber hijau. Terima kasih.